Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Tuan Haji Azmi, pengurusi majlis. Yang saya kasihi lagi hormati yang berhormat Puan Rosnah binti Alwai, Ahli Parlimen Tangga Batu Melaka. Yang berhormat Datuk Haji Yusuf Abu Hassan, Penaung Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Perangkap Pengurusi JPKK Kelebang Besar Melaka. Yang berhormat Datuk Haji Hassan Haji Ismail selaku penasihat Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas Kelebang Besar Melaka. Yang gigih berusaha Encik Muhammad Rifai Haji Abdullah, pengurusi Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, serta barisan ahli dan kuasa masjid. Yang berhormat Senator Datuk Seri Muhammad Ajali, apun tak hadir kita sebut, pegawai-pegawai syarak, Imam 1 Tuan Haji Fairul, Cik Lah Imam 2 dan Encik Jaafar, pengurusi dan barisan AJK Surau-Surau Kariah Kelebang Besar Melaka, penggerak-penggerak belakang takbir, dan tidak juga lupa skuad ikhwan yang berfungsi menjaga kebersihan masjid, dan seterusnya mereka yang terlibat dalam program ini. Tahniah juga kepada Chef Sidang Hazami dan Encik Osman yang membantu mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, bulan seluruh umat Islam memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu lohan kegembiraan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu." Katakanlah, dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah dengan rahmat Allah. Adakah perkara yang lebih besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah terdapat rahmat yang lebih besar daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada makhluk yang dahulu atau yang akan datang yang setanding dengan Rasulullah. Maka sayugia, kata orang Indonesia, selayaknya kita menyambut, walaupun tarikh ini tak ada yang tepat, tetapi umat Islam seolah sudah menerima 12 Rabiul Awal itu sebagai tarikh bersejarah, walaupun ulama membahaskan pada realitinya, tetapi itu tak penting. Yang penting kewujudan Rasulullah itu adalah hakiki. Wujudnya Rasulullah itu adalah hakiki, dan kita menghadap makamnya, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewujudannya adalah hakiki, yang menunjukkan agama kita adalah hakiki, bukan agama dusta. Al-Quran di hadapan kita, sunnah nabawiyah di hadapan kita, yang bersambung kepada Rasulullah hanya tidak lebih daripada 25 orang ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita di zaman kita sekarang ni, kita ambil hadis daripada ulama hadis, misalnya dia ambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah tak lebih daripada 25 jaluran. Cerita hantu kat Melaka tak tahu sanad dia ke mana. Hang tua tu ada, tetapi jaluran tu kita tahu. Ambil daripada si fulan mana, mungkin ambil daripada Datuk Yusuf ambil daripada si fulan yang lain, tapi tak ada sanad. Tak apa, itu taklah penting sebagai isu agama, sama ada wujud atau tidak wujud. Tetapi kewujudan Rasulullah ini, ia adalah pasti. Dan kita bukan menyambut cerita-cerita Hitler, cerita-cerita Hercules dan sebagainya. Cerita ini cerita yang wujud secara realiti, yang tidak boleh disyaki oleh mana-mana orang, termasuk orang bukan Islam. Sebab itu kita menyambut kelahiran Maulid, kerana kewujudan itu adalah hakiki. Segala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita itu dijaga dengan baik, dan tak ada ucapan pembesar-pembesar tokoh mana yang dijaga. Hatta para anbiya
tak dijaga dengan begitu baik oleh pengikut-pengikutnya. Kalau Taurat, kalau kita tanya orang-orang Yahudi, mana sanad kamu? Mana jaluran kamu? Maka tidak boleh sebutkan kami ambil daripada si fulan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau tanya pengikut agama Nasara, mana sanad kamu yang sampai kepada Nabi Isa alaihissalam? Tetapi kalau kita tanya ulama-ulama kita, tanya ulama Islam, kita akan sebutkan jaluran kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja agama lain tidak boleh menandingi. Sebab itu agama Islam dijaga dengan sanad daripada. Sanad maksudnya sebutan guru kepada guru, nama-nama. Macam kita cerita, tok kita cerita, ayah tok kita cerita macam tu. Dan alhamdulillah, kita ni umat yang hakiki. Kewujudan umat Islam bukan kewujudan yang dongeng. Kita banyak cerita umat-umat terdahulu. Kewujudan kita ini bukan macam umat-umat terdahulu. Adakah ada atau tidak ada? Kita belajar sejarah dulu di Melaka. Kewujudan para bersuara. Kita pun tak tahu adakah wujud dia betul. Bukan kita petikan sejarah tu, kita nak tunjuk nikmat kita tu. Saya kata saya main petikan, main Melaka lah. Habis Datuk Yusuf tak panggil saya lah. Nak cerita. Lama tak main Melaka, main sekali tak panggil teruk. Tak cakap. Tapi nak cerita bagi nikmat kita ni, sejarah tokoh-tokoh lain tak ada pembukuan. Kalau ikut hati orang lain, cemburu dekat kita. Kerana Rasulullah ni dijaga daripada Allah. Allah Ta'ala jaga dia. Sampai maqam Rasulullah 24 jam orang ziarah. Tak ada waktu orang tak ziarah. Tak ada maqam di dunia ini yang diziarah 24 jam. Macam mana Kaabah ditawaf 24 jam. Kerana Allah Ta'ala jadikan semua hati-hati orang yang beriman yang tidak dimasuki sifat munafik akan rindu nak jumpa Rasulullah di maqamnya. Begitu. Semua orang Islam yang dihalang pergi Mekah, yang tak dapat pergi Mekah nanti sangkut pula tu, kena tipu dengan furada pula, macam-macam. Hati ni sangat nak bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bagi salam seolah-olah Rasulullah berada di hadapan kita. Ya, memang di hadapan kita. Kerana para anbiya sembahyang di kubur mereka. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-anbiya'u yusalluna fi kuburihim. Para anbiya sembahyang di maqam mereka. Dan Rasulullah menjawab setiap salam kita. Kita jangan berfikir Rasul tak penat ke? Di alam barzah tak macam alam kita. Ada penat. Alam barzah tak ada penat. Penat kita tak tahu macam mana. Tapi untuk jawab salam tak ada masalah. Alam yang sudah berbeza. 24 jam orang berkata Assalamualaikum ya Rasulullah tanpa paksaan. Tak ada siapa bayar duit. Kita pergi sana habis duit. Lagilah banyak duit kita habis. Tak ada siapa paksa. Kerajaan tak ada akta, tak ada enactment, dalam penal code pun tak ada, undang-undang jenayah pun tak ada, siapa tak pergi haji kena tangkap. Tak ada. Rukun haji pun tak ada. Kita baca rukun haji, tak ada rukun haji untuk sah ibadat haji atau umrah kena ziarah Rasulullah. Tetapi siapa yang duduk di Madinah kadang-kadang lebih tenang daripada Mekah. Kerana Mekah tidak akan bercahaya, kerana Madinah tidak akan bercahaya tanpa Rasulullah. Bumi ini yang bercahaya. Bukanlah cahaya bintang, malah cahaya kita keluar daripada kejahilan manusia, syirik manusia. Kerana wujudnya Rasulullah. Sebab itu Al-Imam Busiri dalam burdahnya, nanti kita ada selawat ni. Tak nampak tim lagi mana ni. Saya seronok burdah sebab Rasulullah suka madah. Suka pujian-pujian. Bukan Rasulullah dipuji dia seronok untuk dibanggakan, sebab siapa puji dia dapat pahala. Itu dia. Dalam Busiri disebut
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Rasulullah ini adalah tuan kepada semua makhluk insan dan juga jin. Makhluk yang paling agung. Laula kalam tukhrajid dunya minal adami. Walaupun tidak ada hadis, tetapi kefahaman orang yang cintakan Rasulullah, dia akan berkata, kalau bukan kerana Rasulullah, bumi ini tidak akan dicipta. Tak ada hadis, tak ada dalil. Ini dipanggil ucapan orang yang bercinta. Seseorang yang menyintai seseorang, dia keluar perkataan yang luar biasa. Laut akan dia rendangi. Dia tak pandai berenang. Gunung dia akan daki. Tak pandai daki gunung. Tetapi bila kita dah mula bercakap dengan bahasa cinta, perkataan mubalaghah, perkataan yang luar biasa akan keluar daripada mulut kita. Apatah lagi orang yang asyik. Sebab itu kalau kita membaca burdah-burdah Rasulullah, akan keluar benda-benda yang ajaib. Kerana itu adalah perasaan cinta yang tidak ada syirik, tetapi cinta kita. Macam lagu Piramli dia ada, engkau laksana bulan. Tak ada bulan. Mana ada orang perempuan bekerja bulan? Kadang-kadang jemur juga tu ada tu. Tetapi disebabkan cinta, kita mengucapkan kalimah ini. Ini bukan bahasa akademik, bahasa cinta ni tak ada batasan. Sebab itu Imam Busiri dia kata apa? Da'mat da'anhu an-nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fi wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min 'idami wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'ribu 'anhu natiqun bifami. Tinggalkan pujian yang melampau oleh golongan Nasara yang mempertuhankan Nabi Isa. Kemudian pujilah Rasulullah sebanyak mana kamu nak puji. Sandarkan kemuliaan pada zatnya dan kemuliaan pada kadar keagungannya. Sesungguhnya pujian kepada Rasulullah tak cukup lidah nak bercakap. Tak ada had. Akan disambung oleh generasi kepada generasi. Bila kita nanti generasi sudah tamat, generasi akan datang, akan puji Rasulullah, tidak akan berhenti. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah berhenti menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fi'il mudhari' ini dalam bahasa Arab dia bersifat istimrar, makna berterusan Tuhan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, maka sayuria kita berselawat. Sebab itu hari Jumaat, di antara waktu yang kita boleh bercakap, waktu Imam Khatib sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi ramai yang tak bercakap macam tu. Disunatkan ketika itu kata ulama, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama dengan khatib. Istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah panggil dalam sembahyang, kena sahut ya Rasulullah dan tidak batal solat. Sebab Rasulullah yang bawa agama ini. Saya sebenarnya bila nak bercerita tentang Rasulullah rasa tak layak, sebab kalau orang berkata untuk menceritakan tentang tokoh, mesti tokoh yang menceritakan. Bagaimana kita nak menceritakan tubuh badan insan yang kamil, insan yang luar biasa, di waktu umat lupa kepada insan ini, kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka natijahnya keadaan kita sebegini. Ummatun nasiyat nabiyah, umat yang telah lupa kepada nabinya. Alhamdulillah, tapi masih ada kita sambutan macam ni untuk menghidupkan semula rasa cinta. Tak ada cinta yang lebih indah daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah tidak ada syahwat. Tak ada jawatan, tak ada harta, tak ada apa. Kita bukan nak minta apa pada Rasulullah, kita nak minta syafaat.
mahabbah, nak duduk di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ni tuan-tuan dan perempuan, dia Allah Ta'ala uji dia. Dia tak pernah pergi Mekah dan tak pernah pergi Madinah. Sebab lumpuh. Dia adalah pelajar Pakistan ataupun India. Dulu India Pakistan satu negara. Kemudian dipecahkan oleh British. Dia adalah orang Islam yang pertama masuk Oxford dan dapat PhD di Oxford. Awal 1906 begitu, awal. Masa tu Malaysia tak ada hantar lagi ke Oxford. Oxford kita ni 1940. Awal 1900 orang tak kenal Oxford lagi. Dia dah dapat PhD. Namun dia ditimpa ujian oleh Allah, daripada Allah, dia lumpuh satu badan. Tetapi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia menulis satu buku yang bertajuk At-Tariqu ilal Madinah, jalan menuju ke Madinah. Kalau siapa baca buku ni, dia akan rasa macam Iqbal ini pergi ke Madinah. Sebab buku tu adalah khayalan dia saja. Dia menaiki unta berjalan daripada India, masuk ke Yaman, masuk ke Mekah. Dan dia bila tengok buku Yahud, dia catat gambaran dia. Kalau siapa tak baca mukadimah, macam seolah dia pergi ke Madinah. Dia nampak para sahabat bagi salam kepada Rasulullah dengan bayangan dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia nampak Imam Syafi'i, dia nampak Imam Abu Hanifah, dia nampak Imam Ghazali. Dia lumpuh, tetapi cintanya menyebabkan hatinya tidak lumpuh. Kita kadang-kadang badan sihat, hati lumpuh. Akhirnya dia berkata, muskilah kita, problem kita di zaman ini bukan masalah ilmu, akal dan sebagainya. Masalah hati tidak cinta kepada Rasulullah. Sehingga dia berkata, pendidikan moden ini bukan masalah akal, bukan masalah kecerdikan, bukan masalah akademik. Tetapi mereka tak pandai mengajar manusia bagaimana nak menangis. Kalau kita mudah menangis, hati kita lembut, tak ada jenayah. Ulama kata kasih sayang ini tidak memerlukan keadilan. Keadilan ni sebab ada orang yang tak mau kesian orang. Kalau kita sayang, kita tak bunuh orang, kita tak rompok orang, kita tak pukul orang kalau sayang. Jadi ini krisis yang disebut oleh Muhammad Iqbal, kerana hati ini tidak terpaut dengan Rasulullah. Tak ada hati yang terpaut dengan Rasulullah, melainkan akan jadi orang yang penyayang. Sebab itu seorang ulama yang besar, nama dia Al-Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi Al-Hasani, keturunan Rasulullah. Dia pernah datang ke Malaysia awal 1980. Datang ke UM, datang ke Kedah. Seorang imam yang besar, dan membesar dengan membaca buku-buku sirah Rasulullah. Itulah kalau Rasulullah hidup bersama kita. Hidup dengan membaca buku-bukunya. Apa kata beliau? Tak ada rawatan hati yang paling terbaik. Tak ada rawatan yang paling terbaik untuk hati seperti mana membaca sirah Rasulullah. Takkan ada. Tetapi di zaman sekarang ni sangat sedikit orang yang membaca sirah Rasulullah. Kita mesti jadikan masjid kita ni insya-Allah sebagai platform, kawasan kita sebagai platform untuk menghayatkan sunnah. Kita nak hidupkan sunnah siapa? Sunnah Karl Marx. Sunnah tokoh-tokoh yang lain yang tidak ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi kita, Rasul kita, wa fikum rasuluhu. Pada kehidupan kamu itu ada Rasul yang kita boleh semak, yang kita boleh merujuk. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cantik dan indah. Sunnah Rasulullah semuanya cantik, indah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kejayaan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang sangat sedikit di dalam kurikulum kita. Kita ada macam-macam hari sukan. Kita ada hari macam-macam hari ada.
Tak tahu nak sebut hari ibu, hari bapa, hari nurse, hari jurawat. Apa lagi hari kita nak buat? Hari kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan lagi Sabah Sarawak. Tetapi sebenarnya hari yang paling mulia adalah hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kewajipan kepada semua orang, individu, keluarga, ketua masyarakat, kerajaan, mengihyakan sunnah Rasulullah. Bukan hanya pada hari Maulid, tetapi ia merupakan satu benda yang perlu diprogramkan. Anak-anak muda ketandusan, kepada siapa mereka nak cinta? Adik-adik sebegini dan juga akhwat, kamu nak bercinta dengan siapa? Kecantikan Rasulullah itu sangat cantik, tapi kita tidak membacanya. Berapa ramai orang masuk Islam apabila mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja kepada pelukis kartunis yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila membaca sirah Rasulullah, masuk Islam dan pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis memohon maaf dan menangis seperti kanak-kanak yang menangis. Bila kita cinta Rasulullah, tak ada kepentingan. Kita tidak ajak kepada sesiapa. Istajibu lillahi wa rasul idza da'akum. Sebab apa? Lima yuhyikum. Sebab Rasulullah boleh menghidupkan hati kita. Hati yang keras bila banyak bersalawat, hati yang keras bila banyak baca buku sirah, akan ada impak. Kalau orang belajar NLP, dia faham NLP ni pengaruh. Minda itu akan membawa kepada pengaruh emosi. Emosi akan membawa kepada pengaruh tindakan. Dia panggil neurology linguistic program. Bila anak-anak kecil baca sebegini sunnah Rasulullah, makan baca basmalah, tutup pintu pun dengan perlahan, hormat orang tua, makan dengan tidak gelojoh. Kehidupan kita cantik. Satu keluarga cantik, bukan keluarga itu disebokkan ataupun dikecohkan dengan anak yang ramai, tetapi dengan akhlak kanak-kanak itu. Seperti kata penyair, laisa daqal bilada bi ahliha walakin akhlaqu rijali tadiqu. Bukanlah sempit negara itu dengan penduduknya, tetapi akhlak yang buruk itu menyempitkan negara tersebut. Kalau kita mempunyai 10% daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah? Rasulullah suka melawak benda-benda yang baik dan tidak memperli dan menyakiti hati orang. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila berkhutbah ringkas, bila sembahyang pendek. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memberi salam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah mahabbah. Sunnah sayang kepada orang, sunnah menziarahi orang sakit. Sunnah-sunnah yang begitu indah, yang perlu dihidupkan dalam masyarakat Islam kita. Sunnah menghormati, sunnah silaturahim. Cuba bayangkan kita berada dalam perpecahan. Umat Islam ada 2 bilion, 2,000 juta, tetapi dipecahkan. Dengan politiknya, dengan mazhabnya, dengan alirannya, dengan macam-macam. Yahudi hanya ada lebih kurang 30 juta, tapi perintah dunia kerana mereka bersatu. Apa jahat? Kalau kita satu hati, umat Islam akan perintah dunia. Tetapi kita tidak ada kesatuan hati kita. Berdiri di atas mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada cacian. Pernah satu ketika Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, tolong doa hancurkan golongan kufar. Jawab Rasulullah, inni lam ub'ats la'anan, aku tak diutuskan untuk melaknat mereka. Ini adalah agama Islam. Kita punya cinta, kita kasih kepada manusia mengatasi kepentingan peribadi.
Kita adalah matahari yang membakar, yang memberi manfaat walaupun kita menderita. Itu hakikat umat Islam. Itu yang disebut oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang dicipta oleh Allah untuk membahagiakan orang lain. Tapi datang sekarang ni pemikiran-pemikiran selfish. Sebelum bahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri dulu. Itu semua pemikiran-pemikiran selfish. Kalau ada macam tu, mak takkan jaga anak. Sebab dia nak bahagiakan diri dia dulu. Dia nak kena tidur dulu. Biarlah anak tu teriak, tak apa, kata orang Kedah. Kehidupan itu kehidupan pentingkan diri sendiri. Kehidupan kita untuk bahagia terbina bila kita suka tolong orang, walaupun kita menderita. Karena penderitaan itu ada kelazatan. Bukan kelazatan itu pada rehat, kelazatan itu pada penderitaan. Kalau kita kuat tidur, tak rasa nikmat tidur. Orang yang rasa nikmat tidur bila dia penat bekerja, baru dia tahu tidur itu adalah benda yang lazat. Tapi kalau kerja dia tidur 24 jam, dia tak tahu kat mana lazatnya tidur. Kebahagiaan itu bila kita berkorban. Kalau tak baik Rasulullah duduk di masjid beribadat. Tak kacau siapa. Ini Rasulullah dihalau, dibaling batu, disakiti. Minda-minda pasif, minda-minda yang tidak ada cabaran itu yang melemahkan umat Islam. Sebab itu Rasulullah SAW mendidik kita supaya banyak bersabar, banyak memaafkan. Memaafkan ini adalah sunnah, di antara sunnah yang paling cepat masuk syurga. Tapi kita ni nak maafkan orang kena tunggu orang minta maaf dulu. Itu lambat sikit. Rasulullah SAW satu ketika bersabda, ayuhibbu ahadukum an yakuna mithla Abu Dhamdam. Kamu nak jadi tak seperti Abu Dhamdam? Abu Dhamdam ni setiap malam sebelum dia tidur dia akan maafkan semua orang, selagi mana tak memusuhi Allah dan Rasul. Semua orang. Kita tak boleh 7 keturunan duk cerita lagi dendam, marah, kecil hati. Untuk menuju ke syurga Allah, sifat-sifat dendam, kecil hati tak boleh ada. Kalau ada, susah nak masuk syurga. Bila kita nak rasa lazat beribadat kalau kita kecil hati ke orang? Kalau kita berdendam, susah nak beribadat dan susah kita nak rasa kelazatan tersebut. Sebab kelazatan kita beribadat kepada Allah, bila kita ditimpa ujian, kita akan rasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Itu kehidupan semua para ulama. Sebab itu kita perlu membaca sirah Rasulullah SAW. Rasulullah bila pergi ke Taif, sekarang ni orang pergi ke Taif nak rehat sebab dia sejuk, cas tinggi sikit dah. Kadang-kadang ada dalam package ni, kadang siapa nak pergi tambah. Tetapi sebenarnya tempat itu Rasulullah dibaling batu, dihalau, sampai malaikat bagi tawaran kepada Rasulullah SAW. Saya malaikat angin, saya malaikat bukit, saya nak hancurkan mereka. Bagi izin, bagi lesen saja. Jangan, kata Rasulullah, aku mengharapkan keluar daripada mereka orang yang beriman dengan Allah. Kalau Rasulullah jadi, orang kena kata pongoi, hancur Taif tu. Tak ada. Bahkan kata Rasulullah, Allahumma ghfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Tak masuk Islam lagi, dah minta ampun dah. Cinta Rasulullah ini bukan setakat kepada orang Islam. Cinta yang kasih harta kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, presiden munafiqun, yang melakukan banyak konspirasi kepada Rasulullah, sampai berpakat dengan Yahudi, berpakat dengan musyrikin Mekah untuk menjatuhkan Rasulullah.
Tetapi bila dia meninggal dunia, dia wasiat. Tak tahulah kepala otak dia macam mana. Tapi dia wasiat kepada anaknya. Anaknya nama Abdullah, beriman ya Rasulullah. Tolong minta kepada Rasulullah bagi jubah untuk kafankan jasad dia. Dia kufur kepada Rasulullah tapi masih ada sistem kepercayaan. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Takkan kita ni tak ada langsung. Rasulullah ni tak pernah menolak permintaan orang, hatta orang kafir. Rasulullah bagi jubah dia. Rasulullah nak pergi sembahyang jenazah dia. Umar bila tahu Rasulullah nak pergi sembahyang jenazah dia, Umar tahan tengah-tengah jalan. Ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum. Kalau kamu minta ampun kepada golongan munafiqun lebih daripada 70 kali pun, kalau minta ampun 70 kali pun, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa mereka. Kata Rasulullah, aku akan tambah lebih daripada 70 kali. Subhanallah. Kalau kita sembahyang jenazah pun tak pergi dah. Ingat, kematian wajib dilupakan khilaf. Itu kaedah. Bila musuh kita mati, lupakan permusuhan. Tamat. Kita pergi sembahyang jenazah. Ini kaedah dalam Islam. Mati perlu dilupakan perbezaan pandangan kita. Jangan mati kita nak bisyarah lagi. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Taala ni qahir. Dia mengatasi segala-galanya. Wala tusalli ala ahadin mata abada. Bila Allah Ta'ala larang Rasulullah sembahyang, barulah Rasulullah berhenti. Maka kata ulama bila mengomentar permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul itu akan jubah Rasulullah untuk dikafankan bersamanya, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau dia itu Muslim, nescaya jubah Rasulullah akan bagi syafaat kepadanya. Tetapi dia kufur. Inilah kehebatan Rasulullah. Kita memerlukan 2 atau 3% rahmah ni pun dah cukup. Kalau ibu-ibu kita kecil hati kat siapa? Kecil hati kat anak, dah kahwin, menantu, lisan. Itu orang perempuan. Hari ni kita maafkan. Karena wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu jalan ke syurga. Bukan jalan sorang-sorang, jalan ke syurga. Azanah. Saya tak boleh panjang sangat nanti. Kata Imam Ghazali, kalau siapa ceramah panjang, dia yang patut diceramahkan. Jadi saya bimbang. Takut tuan-tuan letih apa semua ni. Tapi kena minta izin dulu. Berapa minit tu? Saya hari semalam ceramah dengan tuanku 25 minit. Saya solat pendek-pendek, tapi malam ni sebab bercerita tentang Rasulullah, ambil masa sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kita dengar amanat Rasulullah, as-salah. Tetapi ada riwayat yang lain yang sahih yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban yang menceritakan di antara akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut arhamakum, hubungan silaturahim. Rupa-rupanya bila orang Islam tak jaga benda ni, kita jadi lemah. Kita kena lupa sengketa kita, asal usul kita, aliran kita. Hanya meletakkan Rasulullah di hadapan kita. Para sahabat bukan tak bergaduh. Tetapi bila datangnya azan, datangnya solat, semua bersatu. Kita dalam solat,
Buat tu lagi. Dalam hati lah geram. Jangan ada dua jemaah dalam solat. Jangan ada puak-puak dalam solat. Satukan hati. Wahidu. Kalau kita dimintakan perbentukan saf, satukan saf. Bermakna satukan hati kita. Dan kita telah melihat orang yang mati ke mana mereka. Kesemuanya memerlukan doa kita. Dan kita nanti mati nak doa mereka juga. Paling kurang 40 orang. Kalau 100 orang lebih baik. Kita, angan-angan kita macam tu. Kalau mati biarlah ada 40 orang. Kalau bagus 100 orang, mereka yang akan bagi syafaat kepada kita. Kerana bila kita mati, dah tak ada apa dah. Sebab itu Rasulullah berpesan, arhamakum, arhamakum, hubungan silaturahim, hubungan silaturahim. Umat Islam ini adalah umat yang berkah. Ummah mubarakah. Ummah yang akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ummah yang pertama akan masuk syurga. Umat yang terakhir datang ke dunia. Umat yang terawal masuk syurga. Ini umat yang barakah. Ummah yang dicemburui oleh sebahagian anbiya. Ummah yang memiliki Kaabah, ummah yang memiliki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummah yang memiliki Al-Quran yang tak dapat diubah dah 1444 tahun. Al-Quran tak pernah diubah walaupun satu huruf, walaupun satu harakat. Kalau diubah nescaya akan bangkit kanak-kanak hufaz membetulkannya. Bukan ulama. Kanak-kanak saja berbetul dah cukup dah. Allah Ta'ala jaga Al-Quran di dalam jiwa-jiwa kanak-kanak ini. Dengan kejujuran mereka sampai sekarang ini tak ada orang yang berani ubah Al-Quran. Mukjizat yang besar. Walaupun ada percubaan, ditangkas dengan cepat. Bahkan di Malaysia ada undang-undang lagi di bawah KDN. Wajib kalau nak cetak mushaf Quran perlu daripada Rasam Osmani. Tak boleh tulisan yang lain. Itu penjagaan, itu adalah penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla dengan Allah mengilhamkan undang-undang sedemikian. Kita ada akta, kita ada panel. Itu adalah satu benda yang begitu rahmat kepada kita. Sebab itu kalau kita kembali kepada tajuk kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dia nak umat ini bersatu seperti mana khutbah al-wada' terakhirnya, ya ayyuhan nas. Rasul sebelum dipanggil itu disebut ansitu, istansitu, minta depa diam. Rasulullah suruh Abbas ni kuat pak menekan dia, suruh diam. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaqa ba'din. Wahai manusia, wahai para sahabat, jangan kembali selepas kewafatan aku ini berpecah belah. Rasulullah mengistilahkan berpecah belah itu kufur. Bukan kufur akidah. Perpecahan itu adalah sifat kekufuran. La tarji'u ba'di kuffara. Pasal apa? Yadribu, masing-masing memenggal kepala masing-masing. Masing-masing menjatuhkan, masing-masing menghina. Tidak boleh orang Islam menghina orang Islam. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala memerintahkan semua kamu supaya tawaduk di antara satu sama lain, kata Rasulullah. Sebab itu Al-Quran menyebut, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Khatib membaca dalam khutbah, bagaimana kamu boleh kufur sedangkan Rasulullah ada. Maknanya bagaimana kamu boleh berpecah belah. Sebahagian daripada makna kufur adalah perpecahan yang membawa kepada yadribu ba'dukum riqaqa ba'd, masing-masing memenggal kepala masing-masing, yang menunjukkan kepada gejala takfiri, gejala kafir mengkafir di antara orang Islam yang berlaku di seluruh dunia di zaman dahulu, hasil daripada pemikiran Khawarij. Alhamdulillah di Malaysia sekarang ni dah makin kurang. Dah tak ada. Kalau 80-an Datuk Yusuf pun tahu. Allah. Sembelihan tak boleh makan. Kahwin pun dia kira
Dia kira aliran juga. Sedangkan dalam kitab fiqh tak ada. Ini fiqh lain. Alhamdulillah. Di Malaysia sekarang ni kita menuju kepada Islam yang sahih. Kita tidak boleh mengkafirkan. Hatta kalau orang tu tidak sembahyang, tidak puasa, tidak membayar zakat, tidak boleh mengkafirkannya kerana bukan senang perkara mengkafirkan orang. Bila kita mengkafirkan seseorang, dia wajib dipisahkan dengan isterinya, sembelihannya tak boleh dimakan, dia tidak boleh sembahyang di masjid kita dan dikuburkan di tanaman kuburan kita. Nabi letak mana? Sebab itu alhamdulillah. Dengan Maulid Nabi SAW kita dapat menyatukan semua umat. Di Kuala Lumpur sambut, di sini sambut, di Mesir sambut, semua sambut. Tak ada paksaan, tak ada peruntukan undang-undang. Tetapi seperti mana saya sebutkan tadi, macam kita pergi Madinah, kita rindu nak bagi salam kepada Rasulullah. Nak luah macam mana? Dengan kita pergi kepada maqam Rasulullah dengan berselawat dan kita menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, jazakallahu anna khairal jazaa. Kalaulah polis-polis itu tak halau, ramai lagi duduk situ, tapi dia halau, kita kena cabut cepat. Nampak macam ni sistem mereka macam tu. Tetapi hati kita ni nak keluar daripada tu berat, dan nak masuk payah. Nak keluar tu berat. Ini Nabi kita. Dia bukan makhluk yang kita puja di zaman sekarang ni. Dia adalah Nabi kita, penyelamat kita, segala-galanya yang kita akan bertemu dengannya pada hari kiamat untuk minta syafaat, untuk duduk di bawah liwaknya, liwa'ul ham, untuk minum di tangannya, untuk mendapatkan syafaatnya di waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad isfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, bangun bagi syafaat, akan diperkenankan syafaat kamu. Di waktu para anbiya lain putus asa. Jumpa Nabi Adam kata aku ada buat salah. Jumpa Nabi Musa kata aku ada buat salah. Jumpa Nabi Isa ada buat salah. Semua tak ada kuasa untuk bagi syafaat. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, lalu Allah berkata, ya Muhammad isfa'tu syafa'. Bagi syafaat kamu akan diperkenankan. Allah, Rasulullah wujud di kalangan kita, bukan wujud fizik, wujud pada sunnah, wujud pada mahabbahnya. Mahabbah Rasulullah sampai kepada kita, terbayang-bayang kita. Cuba kita ingat, Rasulullah pernah bersabda, ikhwani, saudaraku. Sahabat bertanya, alasna bi ikhwanikum, bukankah kami ni saudara kamu? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Ikhwan aku ni mereka yang beriman dengan aku, walam yarauni. Mereka beriman dengan aku tapi tak pernah jumpa aku. Kitalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingat kita, ummati yang menuntut kita. Mari kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada makan minumnya, percakapannya, kemaafannya. Kemaafan Rasulullah ni tak tahu nak kata. Terlampau luas. Sampai ada ulama menafsirkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaulah Rasulullah tak dibedah masa kecil tu, syaitan pun Rasulullah nak minta ampun tu. Jadi sebab rahmah kepada semua. Maka dibedah dan dibuang perasaan sayang pada syaitan. Itu tafsiran sebagian ulama, walaupun tak ada bukti yang kukuh, tetapi nak tunjukkan makna ayat itu terlampau besar. Kalau tidaklah Rasulullah nak minta ampun kepada bapa saudara dia, Allah Ta'ala larang. Rasulullah kena minta ampun hatta kepada orang kafir. Rasulullah nak minta ampun untuknya. Berlaku pada peristiwa Abu Talib. Tetapi innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tidak salah ada perasaan sayang kepada orang bukan Islam, selagi kita tidak memberikan ketaatan kepada.
Kalau bapa kita orang bukan Islam, ibu kita orang bukan Islam, saudara kita orang bukan Islam, sayang itu adalah kurniaan yang luar biasa. Kullu syai'in yusraqu illa al-mahabbah. Semua benda boleh dicuri melainkan cinta. Cinta tidak boleh dijual beli, tak boleh dipaksa. Ia adalah anugerah ilahi. Cinta ini menjadikan kita segar, menjadikan kita cergas. Apatah lagi kalau kita menyemai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, sudah pasti kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin kita bersatu. Dia ingin kita memfokuskan akhlak. Baginda inginkan kebaikan kepada kita. Kerana Rasulullah bersabda, ihris, buatlah, berusahalah kepada benda yang baik, wa fi kullil khair, pada semua benda itu baik-baik belaka. Wala ta'jiz, jangan jadi insan yang lemah semangat. Kalau kita sakit pun semangat kita kuat, kerana semangat tidak akan tua. Badan kita tua. Haji kalau betul haji, kalau haji semangat tak muda, tak akan datang ke masjid. Muda bukan pada tubuh badan, muda pada semangat. Sebab itu kata ulama, al-himmah la tashikh. Semangat tak akan tua. Yang tua ni tubuh badan. Sebab itu ada orang yang berumur datang masjid umur 80 tahun, naik motor, naik kereta, dan abang-abang sadar tak larat nak main masjid. Badannya sadar. Makan telur 12 biji. Ayam seekor. Tetapi nak bangun subuh tak larat. Orang kat berat ni dia tengok dia makan, subhanallah. Ni belah tu raya ke? Tapi mereka kena makan, metabolisme makin tinggi. So untuk kawal otot mereka kena makan banyak. Tetapi berapa ramai anak muda yang mempunyai himmah semangat untuk sayang agamanya. Seperti kata Al-Imam Yusuf Abdullah Qaradawi dalam syairnya yang begitu masyhur. Dia kata apa? Sa'ishu mu'tasiman bihabli aqidati wa amutu mubtasiman liyahdati. Aku akan terus hidup dengan berpegang teguh kepada akidah aku dan mati senyum untuk hidup agamaku. Kita nak berpegang teguh dengan akidah kita, akidah Islam, akidah Muhammadiyah, dan kita nak mati dalam keadaan senyum. Itu yang kita inginkan. Tuan-tuan dan perempuan, saya rasa setakat itu dahulu. Di antara sunnah Rasulullah, ceramah tak panjang, saya sebutkan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwalu alaina makhafata sa'amah. Rasulullah ni dia ceramah, dia selang-selang, tak panjang sangat, takut orang bosan. Jadi saya takut tuan-tuan bosan. Jadi saya tamatkan dulu di sini dan saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat, kepada datuk, kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sedikit perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Seterusnya kita berselawat dan membaca sirahnya, dan kita menghidupkan syiar-syiar Rasulullah, syiar memaafkan orang, syiar mahabbah, syiar kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.